Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan pihak pengurusan Global Ihsan dan semua para pencinta ilmu muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ini 11 hari bulan 6 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Keindahan Islam. Kitab kita ni nama dia Mahasinul Islam ataupun disebut dengan nama Keindahan Islam. Islam itu indah di mana? Kita nak tahu, kita nak belajar, kita nak faham keindahan Islam itu di mana tempatnya. Sebab kita semua orang beriman, yakin dan percaya Islam itu indah. Tapi comel itu di mana? Itu pentingnya kita kena tahu comelnya di mana. Kalau kata indah, betul lah tu. Tapi yang comelnya kat mana? Maka inilah perbincangan yang kita akan bincang pada petang ini tentang di manakah keindahan Islam itu yang kita nak faham, kita nak tahu, kita nak hayati dan kita nak teliti supaya kita nampak dan kita boleh nampakkan kepada orang lain tentang keindahan Islam yang kita anuti, yang kita hayati ini. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian yang ada kitab, boleh buka muka surat muka surat 160. Yang ada kitab boleh buka muka surat 160. Di mana dalam perbincangan kita ini iaitulah tentang kekeluargaan, indahnya sistem kekeluargaan dalam Islam. Indahnya sistem kekeluargaan dalam Islam. Comel itu mana? Kalau kita kata, kita yakin dah. Kita sebagai umat Islam, kita yakin Islam itu indah. Comel dah sistem yang kita hanuti. Tapi di mana kita nak tunjuk? Jadi Alhamdulillah pada siri yang lepas, kita dah bincangkan tentang yang keenam, hak-hak ibu bapa terhadap anak-anak. Hak ibu bapa terhadap anak-anak. Maknanya di antara yang kita rumuskan, anak-anak wajib mentaati, menghormati, mengambil cakna, mengambil berak tentang ibu bapa yang masih hidup bersama. Kemudian bila ibu bapa sudah tidak ada, kita pula wajib menjaga mereka, menghormati mereka, berkhidmat untuk mereka selepas kematian. Apa cara? Itu banyak cara yang telah kita bincangkan. Di antaranya kita kena sentiasa doakan kepada ayah kita, mak kita yang sudah meninggal. Allahumma ufili wali walidaya. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa. Jangan lupa. Setiap kali kita berdoa, saya, ibu bapa. Dan barulah kita pergi kepada isteri dan anak-anak. Kalau yang isteri, suami dan anak-anak. Kita mesti letak hak yang besar di hadapan kita. Baik, oleh kerana tajuk kita ini panjang, saya tak sempat nak ulang balik yang lepas. Kita sambung kepada siri yang kita pada kali ini, muka surat 160. Muka surat 160 di bawah tajuk hak anak-anak terhadap ibu bapa. Ni kita sebalik pula. Semalam hak ibu bapa ke atas anak-anak. Yang siri ni, siri yang keenam ini, hak anak-anak ke atas ibu bapa. Bila kita dah ada anak, apakah tanggungjawab ibu, bapa dan ibu kepada anak-anak? Mesti ada tanggungjawab. Oh, saya tanggungjawab Ustaz, makan minum anak memang cukup selesa. Alhamdulillah, itu satu tanggungjawab. Lagi, anak awak solat ke tidak? Itu hak peribadi. No.
anak kita perempuan tu tak aurat ke tidak? Itu individu punya pasal lah Ustaz. Dia dengan Tuhan. No. Itu tanggungjawab nama dia. Itu nama dia tanggungjawab. Kalau tidak, kita tidak dikira orang yang bertanggungjawab. Tidak menunaikan hak anak-anak. Maka dalam siri ini kita akan bincang 3 dimensi. Hak anak sebelum dilahirkan. Hak anak setelah dilahirkan. Kemudian hak anak setelah mereka membesar. Dia ada 3 kategori. InsyaAllah kita perbincangan kita konferensi biar lengkap. Daripada belum lahir lagi, apakah hak anak? Ini penting sekali. Yang ada kitab muka surat 160. Yang tak ada kitab boleh dengar, catat, nanti beli kitab. Kitab ni ada. Boleh dapat dalam internet banyak. Cari ya Keindahan Islam, Abu Anas Madani. Kita akan jumpa di sana, insyaAllah. Baik. Hak anak-anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pelbagai tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya, dia juga telah mewajibkan pelbagai tanggungjawab atas ibu bapa terhadap anaknya. Jadi sekarang ini atas ke bawah. Dalam siri lepas, bawah ke atas. Anak kepada ibu bapa. Itu dia panggil bawah ke atas. Yang hari ini atas ke bawah. Ibu bapa kepada anak-anak, cucu cici. Sebahagiannya mesti ditunaikan sebelum kelahiran anak, manakala yang lain setelah kelahirannya dan selepas ianya membesar. InsyaAllah kita akan bincang ketiga-tiga dimensi. Baik, tanggungjawab ibu bapa dan keindahan Islam dalam syariat ini. Ini kita nak dedahkan rahsia indahnya Islam dalam syariat perundangan yang indah ini. Memang Islam itu indah dan dia sangat cantik, dan apakah keindahan dia setelah kita mengetahuinya, insyaAllah. Yang pertama, hak anak sebelum dilahirkan. Yang pertama lagi nih. Kita mungkin delay kat sini kan. Yang pertama, memilih pasangan untuk dikahwini orang yang beragama, soleh, solehah, baik akhlak dan budi pekerti. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Fazfar bizati din taribat yadak." Kahwinlah mereka yang beragama, bukan orang ada agama. Semua orang ada agama. Bila bagi orang Melayu ni kehebatan dia, lahir je ada dah agama Islam. Telah ditulis. Jadi kalau ada orang yang cuba nak hapuskan tulisan agama dalam kad kenalan dalam surat beranak kita lawan, kita tentang. Jangan dibiarkan. Ni ada ni unsur-unsur nak hapuskan agama lah macam-macam. Cukuplah Malaysian kata orang, Malaysia atau Malaysia ajalah. Malaysia ada din, ada agama. Sebagaimana perlembagaan kita ada agama. Agama persekutuan Islam. Jadi kita jangan biarkan. Jadi kita tulis. Mana orang Malaysia ni di antara kehebatan dia, lahir itu dapat agama dah. Alhamdulillah. Yang penting yang kita nak di sini dalam maksud hadis ini, orang yang beragama, yakni beramal dengan agama, berpegang dengan agama, itu dia panggil beragama. Jika tidak, kamu akan menjadi orang yang rugi. Kalau kamu yang tak ada agama, orang kita rugi. Mungkin dunia baik. Banyak ya saya pergi tengok rumah orang yang, ialah kita kata orang tidak mengaji agama. Tapi Masya Allah dia harmoni hidup, gaya hidup dia macam Mak Saleh ya. Cium-cium depan orang tak ada masalah. Kita kata biarlah. Itu gaya hidup. Yang kita naknya beragama. Hidup beragama. Berpegang dengan agama. Kita tahu batasan halal haram. Yang elok yang tak elok mengikut acuan Islam. Bukan acuan barat yang tidak beragama. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Dan sabda Nabi SAW lagi. Ini Nabi sabda kepada ibu, bapa, wali. Dia panggil waliyu al-mar'ah. Wali yang jaga anak. Sabda Nabi SAW, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu." Tengok. Nabi kata, apabila datang kepada kamu untuk melamar anak perempuan kamu, adik perempuan kamu, orang yang di bawah jagaan kamu, seorang yang
tardawna dinahu. Tengok syarat yang pertama, kamu redha, kamu suka dengan cara dia beragama. Orangnya barak, jaga akhlak, jaga solat, jaga penampilan diri, jaga halal haram makan minum. Wa khuluquhu, dan agama dan akhlak. Dua ni, jangan mesti ada. Beragama dan berakhlak. Kalau datang dua ni, Nabi kata apa? Fankihuhu, kawinkan dia. Kawinkan dia. Tak sudut siasat banyak-banyak lah. Berapa aset dia ada, berapa juta dia, entah hayalah. Kita buat biasa-biasa je. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika tidak akan terjadi fitnah dan kerosakan yang meluas di muka bumi ini. Maknanya kalau orang yang baik-baik pun tidak dikawinkan, akhirnya orang tak baik yang mari minta anak awak, mengkawinkan dengan sebab kekayaan yang kamu nampak pada zahirnya, apa nak jadi dengan budak ni? Apa akan jadi? Fasadun kabir, kerosakan yang banyak. Hadis ini rawahu Tirmizi. Ini kerana tujuan perkahwinan bukan hanya untuk memuaskan nafsu, tetapi juga untuk mencari teman hidup yang baik dan saling menolong ke arah kebaikan dan takwa. Ini penting. Si suami menyeru isterinya ke arah kebaikan dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Si isteri juga menasihati dan menolongnya ke arah ketakwaan. Jadi dua-dua tu nak cari keredaan Allah Azza wa Jalla. Mu baik, aku baik. Awak saleh, saya salihah. Menarik kan tu? Jadi bila suami itu baik, isteri taat. Alhamdulillah, dua-duanya harmoni. Begitulah juga suami isteri yang menjadi sumber kebaikan bagi anak-anak. Kesolehan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap kesolehan dan ketulusan anak-anak. Semua kebaikan ini hanya dapat diperolehi jika perempuan yang solehah dipilih sebagai isteri dan lelaki soleh dipilih sebagai suami. Jadi syarat yang pertama, pilih mak dulu. Sarang yang nak letak, nak kandung anak tu. Pilih yang tu dulu. Anak baca dalam buku-buku tentang cerita perkahwinan ni, ada seorang pemuda ni, dia belajar dengan tuan guru dia, dengan tuan syekh dia. Jadi bila dia kahwin, dia tak bagi tahu. Bila nak boleh anak dia, barulah dia kata, syekh minta nasihat lah. Saya nak jadi bapa dah ni. Syekh kata, lambatnya kau. Lambat apa? Tak beranak lagi. Cara mendidik anak. Syekh kata, la. Cara nak didik anak, ikhtiyaril ummis salihah. Pilih ibu yang salihah dulu. Barulah orang panggil cara nak didik anak tu. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, hak yang kedua sebelum kahwin, antara perkara baik hendaklah si suami membaca doa, mana bukan sebelum kahwin, sebelum anak dilahirkan. Masa nak proses anak tu, si suami jangan lupa berdoa ketika mahu bersetubuh dengan isteri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu faqal." Mana-mana orang yang nak bersubuh dengan isteri dia baca doa ni, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, tak baca terjemah pun tak apa, baca hak Melayu ni. Kalau tak boleh baca Arab, baca yang Melayu pun tak apa. Yang penting baca. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau rezekikan kepada kami. Jangan syaitan mari duduk sekali sini. Jangan. Kata Nabi apa? Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi zalika lam yadurhu syaitanun abada. Sesungguhnya sekiranya ditakdirkan mereka mendapat anak, hasil daripada perhubungan itu, syaitan tidak akan dapat memudaratkan selama-lamanya. Hazal hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Ini penting. Apa dia maksud? Apa dia maksud? Syaitan tak boleh mudaratkan. Artinya kita tak jamin budak ni jadi wali, jadi warak siang malam. Tidak. Tapi sekurang-kurangnya dia tidak menjadi manusia yang celaka sebesar-besarnya. Mana kalau nakal pun tak sampai mereka keluar daripada Islam. Jadi itu dia panggil lam yadurru syaitan. Syaitan tak boleh kacau dia. Ada nakal, tak ada nafikan. Itu manusia. Kalau tidak semua jadi wali lah ke? Ini kerana syaitan akan hadir bersama setiap kali seorang laki-laki menyetubuh isterinya
dengan harapan untuk mempunyai bahagian nasib daripada anak itu, sebagaimana ia telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini sumpah syaitan. Kata orang sumpah syaitan, sumpah keramat. Kalau kita tak kawal dia dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dengan perlindungan daripada Allah. Syaitan itu mengatakan, aku benar-benar akan mengambil daripada hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk aku. Jadi dia nak kosek juga orang. Surah An-Nisa ayat 118. Memohon perlindungan dengan Allah akan menghalang syaitan dan menjauhkannya daripada anak itu pada awal-awal penciptaannya. Dengan izin Allah, ia akan menjadi perlindungan bagi anak itu daripada pengaruh syaitan. Ini besar ni. Mana jangan lupa lah doa ni, jangan lupa baca, hafal, ingat, amal. Ada orang, waktu anak syarah hadis ni, dia ada orang gurau lah, dia kata, Ustaz, nak tanya sikit boleh? Kata, boleh je, tak ada masalah. Dia kata, ada juga anak ustaz nakal tu. Macam mana mau jawab ni? Kita kata, boleh jadi dia terlupa nak baca masa tu. Wallahualam. Kita tak nak hukum anak orang, anak kita pun kita tak tahu. Yang penting, kita baca, amalkan sunnah dengan penuh keyakinan bahawa Allah jaga anak kita kalaulah dibacakan doa ini ketika nak melakukan, ketika proses nak buat anak. Baik. Yang kedua, setelah anak dilahirkan, apakah patut dibuat? Bila anak tu lahir, jangan panik, jangan buat benda-benda yang karut-marut, kita buat ikut sunnah Nabi SAW. Yang pertama, kedua hak anak setelah dilahirkan. Yang pertama, bila keluar aja anaknya, kita azan di telinga anak sejurus selepas kelahirannya. Azan. Minta dengan bidan, saya nak azan anak saya. Boleh? Boleh. Ada setengah bidan tu, dia kata ada setengah-setengah hospital tak boleh masuk bapak. Nanti sudah basuh semua proses lama baru dia keluar. Sebab dalam bilik tu tak sesuai lah. Kan ramai orang perempuan lain duduk. Nak bersalin apa. Jadi akhirnya ada setengah bidan yang baik ni. Dia yang tukar azan kan. Tak apa siapa-siapa azan pun. Bidan tukar azan ke siapa yang ada dalam tu azan kan. Yang penting azankan ke telinga baby kita ni. Kenalkan nama Allah dulu. Sebelum syaitan mari kacau. Membaca azan di telinga anak sejurus selepas kelahirannya, Abu Rafi' meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Rasulullah SAW azana fi uzunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimatu bis salati. Aku lihat Rasulullah membaca azan seperti azan salat di telinga cucu dia, Al-Hasan bin Ali, sewaktu Sayyidah Fatimah melahirkannya. Bila Sayyidah lahir, orang bawa ke Nabi, ya ni cucu Hasan, Nabi kita azan. Hadis hadis rawahu Abu Daud, Tirmizi dan lain. Jadi hadis ni walaupun adalah sedikit perbincangan, tapi masih lagi dalam skop hadis amali. Kata di Imam Tirmizi, hadis ini menjadi amalan ke atasnya. Ada orang kata azan telinga kanan, qiyamah telinga kiri, bacaan qiyamah tu hadis itu daif, lemah. Jadi cukup dengan azan je. Laki-laki perempuan sama. Ini bukan nak solat. Ini nak perdengarkan syahadah ke telinga anak. Laki-laki dan perempuan sama je lah. Ini adalah untuk memastikan kalimah pertama yang didengarinya ialah perkataan azan yang mengandungi kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga memperdengar kalimah syahadah, iaitu ucapan pertama yang membawa masuk ke dalam Islam, juga untuk menghalau syaitan apabila mendengar kalimah azan. Syaitan lari sekejap. Bila dengar azan, dia lari sebentar. Pada mari pula. Antara tujuannya juga ialah untuk sebagai seruan kepada Allah dan penyembahan kepada Allah semata-mata, mendahului seruan syaitan. Ia juga mempunyai beberapa hikmat yang lain lagi. Banyak lagi lah. Kalau kita nak baca sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim, nama dia Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Tak besar mana kitab. Ada besar, lebih kurang besar kitab saya ni misalnya. Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kecil bahasa Arab. Tapi adat-adat tu dia bawa di situ. Jadi yang ni kita nak
nak senaraikan je saja, nak senaraikan hak anak itu. Kalau nak detailkan kena pergi dalam kitab lain lah, kitab yang menyebut tentang hak-hak anak dalam Islam yang lain. Baik, bila dilahirkan azan, kemudian dalam masa seminggu, tengok, yang kedua, melaksanakan akikah. Kita kena buat akikah kepada siapa? Kepada anak yang dilahirkan itu. Menyembelih haiwan, kambing seekor, ataupun kibas, ataupun 2 ekor, tengok dia punya kategori anak, laki-laki atau perempuan. Menyembelih haiwan untuk anak yang baru lahir, sama ada laki-laki atau perempuan, mencukurkan kepalanya dan memberi nama yang baik. Bilakah dia ni? Sulaiman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi kita SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu dama wa amitu anhu al-adha. Bagi setiap seorang anak hendaklah dilakukan aqiqah, sembelihlah haiwan baginya dan buangkan daripadanya penyakit. Jadi cukur rambut dia. Rambut itu mari dalam perut lagi tu. Jadi kita cukur botak licin, laki-laki perempuan sama, dan perempuan itulah kali pertama dan terakhir dia cukur kepala sekali seumur hidup. Lepas pada tu jangan dia ikut puak-puak tak puk tu. Tahu puak tak puk? Puak artis lah dia cukur kepala botak licin buat perempuan. Itu orang tak betul jalan nama dia tu. Laki-laki tak apa cukur kepala, memang sunnah pun kalau selepas kita pergi umrah haji, sunnah kita cukur. Tapi kadang-kadang saya rasa sedih jugalah. Nah, orang pergi balik haji nampak bojeng sama ya. Seolah-olah dia tak offer, tak menerima tawaran Nabi SAW. Nabi mengatakan cukur. Rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala beri rahmat pada orang yang bercukur. 3 kali Nabi kita ulang, macam tak besar bagi dia. Ramai lagi yang tak bercukur. Itulah kelebihannya. Kalau kita tidak ihyakan sunnah digerakkan ketika haji, ramai jemaah haji tak cukur dia. Sayang rambut. Baik. Jadi 3 perkara kena buat. Akikah, amiyatul azza, dan namakan anak itu pada hari 7. Tengok. Hadis ini riwayat Bukhari. Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin rahinun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang baru lahir tergadai dengan akikah dia. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Kita sembelih akikah pada hari yang ke-7. Contoh dia lahir hari ni, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hari Rabu, hari 7. Hari Rabu itu kena sembelih. Sembelih akikah hari Rabu. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur kepala dia, wa yusamma, dan diistiharkan nama dia. Jadi hari 7 tu 3 perkara kena buat. Akikah, cukur, istihar nama. Ini setengah orang ni akikah ada, apa ni cukur ada, nama istihar. Dia kata kambing tak jumpa ustaz. Engkau jangan cakap main dengan Abu Anas. Anak engkau nak lahir tu bukannya mengandung hari ni besok lahir 9 bulan. Kenapa tak cari kambing dalam 9 bulan tu? Carilah dulu. Kalau tak ada duit 9 bulan pergi bekerja. Dapatlah duit insya-Allah untuk belanja nak beli kambing, kan? Jangan cakap-cakap main-main ni. Main-main. Kalau tak nak buat sudah cakap maaf Ustaz, saya macam-macam lah. Ingat deh, hadis ni rawahu Abu Daud At-Tirmizi. At-Tirmizi kata hadis ini juga menjadi amalan bagi di atas hadis ini. Berapa kambing kita nak sembelih? Ni di pembilan al-adadul ghanam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, anil ghulami syatani mutakafiatan. Anak laki-laki kena beli 2 ekor kambing yang sebaya, mutakafiat, yang sama. Manakala yang ni harga dia 500 2 ekor. Kalau yang ni timbangan 10 kilo, 10 kilo. Jangan kata, tak apalah, ni betul beli besar sekor. 25 kilo. Yang sekor lagi tu kita beli yang kuruh, yang nak cukup syarat 2 ekor. No. Mutakafiatan. Kan? 2 ekor kambing yang sama umurnya, yang sebaya dia punya bentuknya. Wa anil jariyati syatun. Kalau anak perempuan, seekor kambingnya.
Ini hadis ini rawahu Ahmad, wa Tirmizi dan lain-lain. Alhamdulillah. Jadi kita coba usahakan. Jangan tak buat dah. Akikah ini adalah sebagai tanda kesyukuran terhadap Allah Azza wa Jalla oleh pasangan suami isteri yang dikurniakan anak itu. Sebagaimana kebiasaannya anak laki-laki lebih dinantikan oleh para ibu bapa daripada anak perempuan. Maka nikmatnya lebih besar, lalu 2 ekor kambing ditetapkan oleh syarak dan untuk anak perempuan seekor saja. Jadi ialah kita kadang-kadang manusia ni gitulah, dia nak laki-laki. Laki-laki lebih kuat kata. Kalau orang jahiliah dulu lain pula. Perempuan dia tak mau langsung. Kita nak anak perempuan. Cuma nak laki-laki dulu. Ataupun ramai laki-laki. Dan tak kira yang pentingnya, Nabi sebut laki-laki 2, perempuan seekor. Walau bagaimanapun kedua-duanya adalah nikmat dan anugerah. Dua-dua anak tu, laki-laki dan perempuan tu. Nikmat dan anugerah daripada Allah yang mesti disyukuri dengan menyembelih akikah dan membahagi-bahagikan dagingnya sebagaimana daging kurban dibahagikan supaya kegembiraan dan rasa syukur itu dapat dikongsi bersama orang lain seramai mungkin. Dengan itu, ibu bapa si anak akan menerima lebih banyak doa untuk kebaikan dan keberkatan daripada mereka orang ramai yang menerima hadiah hakikah daripada kita. Alhamdulillah. Semua ibadat dan doa-doa ini adalah sebagai sambutan untuk anak yang baru lahir di dunia. Semoga diberkati oleh Allah. Seorang Islam itu juga melakukan semua itu sebagai memohon limpahan rahmat Allah, keberkatan, petunjuk dan jagaannya untuk anaknya yang baru lahir. Alhamdulillah. Ini anak setelah dilahirkan, ya. Yang ketiga, menamakannya dengan nama yang baik. Pilih nama molek anak. Jangan duk Tok John, Tun John ni. Kita orang Melayu, orang Islam ni, biar ada nama, identiti nama kita tu. Jangan duk pilih yang pelik-pelik. Ni macam-macam nama hari ni orang buat. Nama nak jadi orang putih. Baru standard. Rasulullah SAW sangat menggalakkan untuk beri nama yang baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna habba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama kamu yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Kata orang ma'ubid, nama-nama ada abdu kat depan. Termasuklah Abdul Basit. Alhamdulillah. Riwayat Imam Muslim. Jadi Abdurrahman, Abdullah. Jadi kita cari nama-nama yang menunjukkan nama Allah SWT yang banyakkan nama Asma' Husna tu yang lemah lembut. Jadi ada setengah orang tu nak jadi suka kasar-kasar. Abdul Qahar, Abdul Jabbar. Betul nama Allah yang Jabbar, yang Qahar, tapi nama Allah yang Ar-Rahman tu lebih lembut. Alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim. Adalah termasuk dalam hak anak untuk diberi nama yang baik oleh ibu bapanya. Ini kerana dengan namalah seorang manusia itu dipanggil dan dikenali. Ia adalah sebagai tandanya. Sekiranya ia tidak dapat dipanggil kecuali dengan nama dan panggilan yang baik, ia tidak dipanggil kecuali dengan nama yang baik, dia akan berpuas hati dan tenang fikirannya. Nama yang baik juga sebagai mengambil tanda baik. Tafa'ul dia panggil, tafa'ul. Rasulullah sangat menyukai tafa'ul. Nabi suka. Mana dalil? Dalilnya dalam peperangan Al-Hudaybiyah. Waktu Hudaybiyah, Nabi kan kena sekat di Hudaybiyah, tak dia masuk Mekah. Ingat ada cerita? Bila kena sekat, ramai beberapa orang wakil Quraisy datang berunding. Last kali yang datang, nama dia Suhail bin Amru. Suhail bin Amru. Nabi tengok Suhail datang, Nabi kata, Ja'a Suhail, sahalallahu amrana. Nabi kata Suhail datang. Suhail itu mana mudah. Suhail mana mudah, senang. Nabi pun tafa'u, dia kata, sahalallahu. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Alhamdulillah, walaupun tak boleh masuk Mekah untuk selesai ke umrah, tapi ada akta baru yang berlaku, dia panggil dam ihsar. Kalau tak berlaku benda tu susah kita. Satu. Yang kedua, walaupun tak boleh masuk Mekah, dengan perjanjian damai Hudaybiyah dianggap sebagai fathun azim, fatham mubina, sebagai pembukaan yang besar. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah.
Manakala jika nama seorang itu buruk, dia tidak akan mendengar kecuali yang buruk dan dia tidak dipanggil kecuali dengan nama yang buruk. Ini boleh merosakkan tabiatnya dan menyedihkan jiwanya. Dia mungkin dipengaruhi oleh nama yang buruk itu, lalu menyempitkan fikirannya dan merasa tertekan, stres dia. Islam mensyariatkan nama-nama yang baik, sangat bersesuaian dengan keindahan syarak dan kesyumulannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Sesungguhnya Allah tidak suka sesuatu amalan yang buruk dan juga terlebih berlebih-lebihan dalam amalan yang buruk. Nabi tak suka. Hadis ini rawah Muslim, termasuk dalam perkataan. Ini zaman kita hari ini, Allah, buruk-buruk gelaran diberi pada orang. Macam-macam gelaran. Orang yang tak sepala dengan kita, gelaran buruk selalu. Macam-macamnya kata, hati-hati tuan-tuan, gelaran buruk ni tidak elok, tak comel. Kita kata korang, nanti orang kata kita pula. Yang keempat, berkhitan ataupun berkhatan. Untuk laki-laki, kita kena khitan, sunatkan dia. Orang kata Melayu kata sunat dia, sunat. Termasuk juga perempuan. Amalan khitan adalah fitrah manusia dan mengikut sunnah Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, al-fitratu khamsun. Sifat amalan fitrah kebersihan manusia itu 5 perkara. Yang pertama al-khitan. Ini kita nak tajuk kita khitan. Wal istihdad, cukur bulu hari-hari, jangan duduk seronyih gitu. Wa qassus syarib, potong misai. Anda misai kita, jangan duduk seronyih. Kalau kena musim durian, makan durian misai, oi, habis colin habis lalu. Wa taqlimul azafir, kuku kita jangan panjang. Panjang sikit, cukup seminggu kita korak, kita buat, kita potong. Wa natful ibit, dan cabut bulu ketiak. Bulu ketiak boleh cabut. Bulu hari jangan sakit. Nabi kita buat, itu dipanggil fitrah. Jangan wakak bulu ketiak ni seronyih, no. Hadis ini dalam Bukhari ya Muslim. Berkhitan adalah pembersihan, penyucian, dan perhiasan bagi kejadian manusia. Mereka yang tidak berkhitan akan mengalami kekotoran dan lain-lain masalah kesihatan. Ini adalah dalil besar yang menunjukkan bahawa berkhitan adalah sebahagian daripada fitrah semula jadi manusia dan kerana itulah Islam menyukainya. Alhamdulillah. Hukum khitan macam mana itu kita bincang lain lah. Tapi pengalaman anak duduk di negara Arab, 4 orang anak kita lahir di sana. Alhamdulillah kita khitan budak ni waktu kecil lagi. Umur berapa hari, tak sampai 40 ni dah khitan dah. Jadi kecuali yang uzur, waktu tu musim sejuk, budak ni terlalu kecil sangat ke, dia kata ini tak boleh. Kena tunggu dia besar sikit. Adalah dia punya ukuran saiz nak khitan tu. Yang lain-lain tu boleh khitan. Awal lagi. Budak ni tak sibuk ni, dia baju dah habis Raja 6 baru nak khitam. Tok muda tengok terkejut, budak ni nak bini dah baru nak khitan. Tak ada. Ni kita khitan awal-awal lagi. Alhamdulillah. Itulah waktu anak cerita dulu kan. Saya bawa anak masuk dalam masjid nak pergi solat jemaah, kena halau kata imam tu. Dia kata yang bawa budak tu keluar. Saya nak pergi tanya Pak Imam tu, kenapa halau saya keluar? Sebab kalau kata anak saya tak solat, saya buka seluar hari ni. Budak tengok sini. Baru dia tahu je. Jadi kita ni jangan kasar lah yang betul ya. Kalau tak suka, cakap tak suka. Jangan suruh. Dia duduk atas mimbar, halau saya keluar daripada masjid. Sampai hari ni aku ingat lagi masjid yang saya solat tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Di antara lagi, yang kelima, mencurahkan kasih sayang dan belah kasihan kepada mereka. Itulah kata ulama psikologi, di antara perkara yang awal lagi lah, setelah kita menerima maklumat bahawa bayi kita ni lahir, nak dilahirkan, ketika itu satu lagi adat dia panggil istibsyar, al-istibsyar biqudumihi. Ibu bapa kena bergembira dengan kedatangan anak. Jangan kata, oh lo beranak dah. Anak perhati 2 tahun saya boleh menantu. 2 tahun je. Tahun 24, tahun 25. Tahun 24 dia tahun tu delay sikit. Tahun yang kahwin tahun 25, orang panggil tahun tu tahun jadi. Dia panggil bunting pelamin. Habisnya anak kita, anak kawan-kawan kita nak menikah tahun ni tu'ti ukulaha. Sudah berakikah belaka dah. Masya Allah, tabarakallah. Tahniahlah kepada kita dan kawan-kawan yang sudah jadi atuk ni, jadi nenek ni. Masya Allah. Tu sibuk pula nak cari gelaran apa ni?
Ada hak panggil Siti, ada panggil Jadah, ada panggil apa Neni, ada panggil apa dia panggil Mama tu, macam-macam. Panggil lah apa asal ke nenek tak tukar ngemok dia sudah kan. Alhamdulillah. Jadi kita ingat dia panggil istibsyar. Bila bunyi nak boleh cucu, nak boleh anak, oh, kita nak bulan madu. Rezeki Allah Ta'ala beri. Berapa ramai orang yang sudah tak dapat anak di mana 6 tahun kahwin, sudah mula risau sekarang. Orang duk tanya cerita sama. Tak ada lagi, tak ada lagi, tak ada anak lagi. Oh, sampai dia nak balik ke kampung hari raya pun malah nak balik sebab soalan itu yang ditanya. Kita nak jawab tak boleh. Kita dah usaha dah, tapi belum dapat rezeki. Jangan duduk tanya banyak Tengok orang tak ada anak diam, kau tak tahu. Tengok orang tak ada bini pun jangan tanya kau. Ini benda sensitif dua perkara. Yang belum kahwin jangan tanya bila nak kahwin. Yang sudah kahwin bila nak tanya bila dapat anak, jangan tanya. Budak-budak lah ni marah, netizen dia marah. Apa orang tua ni kacau kita? Yang tua-tua jangan tanya bila nak bini seorang lagi. Hak ni cari pasamu. Kebetulan mu tanya tu bini duduk kat belakang. Pau dengan beg atas kepala. Baru tahu dah. Jadi 3 perkara jangan ditanya Kalau jumpa kawan-kawan balik kampung jangan tanya 3 perkara. Orang muda bila nak kahwin tak usah tanyalah. Ikut dia nak kahwin cakap. Orang yang dah kahwin bila nak boleh anak. Orang yang sudah kahwin bila nak tambah bini jangan tanya 3 perkara. Baik, kita pergi kepada cerita kita. Jadi dipanggil istibsyar biqudumihi, kita kena bergembira dengan kedatangan anak. Mencurahkan kasih sayang dan belah kasihan kepada mereka, di mana Rasulullah SAW telah memuji wanita Quraisy kerana kasih sayang yang ditunjukkan terhadap anak-anak mereka. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, khairun nisa'in rakibnal ibil salihun nisa'i Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menunggang unta ialah wanita yang solihah dari kalangan Quraisy. Masya-Allah, tabarakallah. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Mereka amat mengasihi terhadap anak-anak ketika kecil. Wa ar'ahum ala zawjin fi zati yadihi. Mereka amat mengasihi terhadap anak-anak mereka ketika kecil dan sangat berhati-hati menjaga harta kepunyaan suami. Ini kita Quraisy Melayu pada ramai Tapi Nabi puji Quraisy lah masa tu. Hadis rawah Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahawa kasih sayang dan rahmat terhadap anak-anak sangat dituntut. Bahkan hidup ini tidak dapat dibayangkan tanpa kasih sayang dan rahmat merahmati. Tak mungkinlah. Yang keenam, yang ni semua kita lah. Anak dah besar, daripada kecil lagi sampai besar, sampai tanggungjawab kita, iaitulah menanggung nafkah mereka. Kita kena tanggung nafkah anak-anak. Jangan tak tanggung. Nafkah kena ada. Baik. Ini adalah tanggungjawab ibu bapa atas anak-anak sehinggalah mereka mampu menanggung diri sendiri. Ia merangkumi semua keperluan anak itu dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan. Termasuk juga pendidikan dan pelajaran mereka, tidak kira anak laki-laki atau perempuan. Kena usahlah. Sayyiduna Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, afdalu dinarin yunfiqur rajulu dinarun yunfiqu ala iyalihi. Allahu Akbar. Sebaik-baik dinar, yakni duit, tak kiralah sekarang ni ringgit, dolar, yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki adalah yang dibelanjakan untuk keluarganya. Ini yang baik-baik. Kemudian dinar yang dibelanjakan kepada jalan Allah. Yang penting tajuk kita naknya ala iyalihi, ke atas keluarganya. Rawahu Muslim. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Tengok, Nabi buat bandingan. Dinar, munafkah kepada jalan Allah untuk membebaskan hamba. Bersedekah pada orang miskin. Kamu nafkah kepada keluargamu. Yang mana lebih besar? A'zamuha ajrah allazi anfaqtahu ala ahlik. Yang besar lagi pahala yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Sebab itu wajib. Yang lain itu sunat. Keluarga wajib kita kena nafkah. Kalau papa tak bagi nafkah, siapa nak bagi? Takkan nak suruh bagi anak minta sedekah tepi jalan? No. Ingat molek. Hadis ini Muslim. Anak kecil, laki-laki atau perempuan tidak mampu untuk menjaga dan menanggung diri mereka sendiri. Lalu Allah Ta'ala menjadikan hak mereka sebagai kewajipan.
tugas dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh ibu bapa kerana mereka tidak mungkin membesar dengan sempurna dan baik tanpa jagaan dan tanggungan ini. Alhamdulillah. Allah juga telah menjadikan kasih sayang, rahmat, belas kasihan dan perasaan ingin menanggung dalam hati bapa terhadap anak-anak, tetapi Allah masih menekan dan menjadikannya satu kewajipan serta menjanjikan pahala yang besar untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa kana laka fiha ajrun hatta ma taj'alu fi imra'atik. Allahu akbar. Sesungguhnya apa sahaja yang kamu belanjakan kerana mencari keridaan Allah, kamu akan mendapat pahalanya. Walaupun sesuatu yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Kita bagi makan pada isteri, nafkah, wajib. Tapi dengan niat menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah ke atas kita, kita boleh pahala. Betullah anak kata, suami-suami ni kalau makan sedap dekat kedai, nah, jangan lupa bungkus tapau, buat balik ke bini kita. Tu dia. Tapi tanya lu, kita ceramah jauh ni, makan gula kambing mana ni? Dah. Nak makan tak awak? Tanya dia. Kalau bini kata, tidur lah. Tak payah. Tapi kalau kata, dekat-dekat nak tunggu, beli, jangan tak beli. Kalau tak nak beli, senyap-senyap je. Ni ambil gambar apa cerita, balik duduk ke sapu mulut kat depan bini. Sedap malah kau ni. Ni apa punya orang macam ni? Orang tak main lagi tu. Jangan. Ini semua hadis ini dalam Bukhari. Ini semua adalah galakan dan perangsang kepada ibu bapa untuk berbelanja terhadap anak-anak serta tidak bakhil dan kedeku. Tapi jangan boros lah. Nak tunjuk kaya kita buat majlis hari jadi anak sampai pergi panggil bunian, berjuta kita punya belanja, itu lebih sangat. Kita tak tahu hujan panas. Nah, hari ni kita kaya, bisnes kita jadi, mungkin lepas pada ni bisnes kita down, anak-anak dibesar dengan kemewahan, apa nak jadi dengan budak tu nanti? Ini hati-hati kita. Tawaduk lebih baik daripada menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Yang ketujuh, semua anak wajib dilayan dengan adil dan sama rata. Tidak harus seorang pun dilebihkan daripada yang lain. Tidak kira lelaki atau perempuan, kita kena tak molek. Sayyiduna An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan, bapakku telah memberikan kepadaku sebahagian hartanya. Jadi Nu'man ni ayah dia sayang, ayah dia beri harta dia. Tetapi ibuku Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak akan meredainya sehingga Rasulullah SAW menjadi saksinya. Mana nak minta tanya Rasulullah, boleh ke lagu ni? Bagi anak seorang ni, yang lain tak bagi, boleh ke? Lalu bapakku pun pergi berjumpa Rasulullah SAW untuk menjadikan baginda saksi akan pemberian untukku itu. Nabi tanya, Nu'man, Bashir, Nu'man tu anak dia. Ya Bashir, af'alta hadza biwaladika kullihim? Semua anakmu dapat ni. Dapat macam ni, hadiah ni. Qala la. Tak. Ini Nu'man je dapat. Qala ittaqullah. Nabi kata, takutlah kamu kepada Allah. Wa'adilu fi auladikum. Naklah kamu berlaku adil kepada anak-anakmu. Jangan duduk main pelik-pelik. Jangan, hadis ini dalam Bukhari. Ada riwayat kata, ishhad ali ghairi. Pergi cari orang lain jadi saksi, aku tak nak. Nabi marah. Sebab tidak adil. Hadis rawah Bukhari Muslim. Bapakku lalu kembali dan mengambil semula pemberiannya. Tak jadi nak bagi sebab Nabi kita tidak izin. Cara pembahagian itu tidak mendapat restu daripada baginda Nabi SAW. Wajib berlaku adil antara anak-anak. Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak harus bagi seorang bapa memberi sesuatu kepada anaknya sehingga dia berlaku adil antara mereka dan memberi kepada anak yang lain seumpamanya. Kalau nak bagi, biar bagi molek. Ni dak ni, senyap-senyap tukar nama anak tu, tukar nama anak ni. Akhir kali bila ayah dia mati, semua gerak nama anak dia. Yang lain berputih mata. Berkelahi adik-adik. Tengok nanti tak. Dalam pensyaratan perundangan ini, perundangan berlaku adil pada anak-anak ini, terdapat banyak rahmat dan nikmat terhadap ibu bapa dan anak-anak dalam pelbagai hal. Maka dengan itu, kita tengok layanan yang berbeza antara anak-anak akan melahirkan perasaan tidak sihat, dengki dan benci terhadap satu sama lain. Akan berlaku ni. Ini adalah satu realiti sebagaimana kisah Nabi Yusuf AS dan adik-beradiknya
Walaupun bapa mereka Nabi Yakub tidak melebihkan Yusuf dalam apa-apa pemberiannya, tetapi jelas bagi adik-beradiknya bahawa bapa mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Qad syaghafaha hubba. Jadi dia kata apa ni? Adik-adik kata apa kepada Yusuf? Ayah kita ni tak adil lah, sayang ke Yusuf. Maka mereka mula hasad. Jika perasaan benci dan hasad wujud dalam kalangan adik-beradik, hubungan persaudaraan dalam satu keluarga akan musnah. Perasaan benci, permusuhan dan hasad dengki terhadap suatu sama lain akan mengambil tempat. Perasaan kasih sayang dan hormat yang sepatutnya akan jadi hilang. Na'udzubillah. B. Membezakan anak-anak juga akan melahirkan anak-anak yang derhaka. Ini kerana anak yang tidak mendapat layanan yang adil akan dihasut oleh syaitan bahawa bapaknya tidak menyayanginya. Kerana itulah dia, bapak melebihkan saudaranya daripadanya, dia akan membenci bapaknya dan tidak akan menunaikan haknya untuk patuh kepada bapa. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW telah bersabda dalam riwayat lain, Nabi kata, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa? Nabi tanya, mu nak anakmu? Sama semua anakmu buat baik padamu? Ke tak nak? Kalau nak, berlaku adil. Ini pentingnya. Jangan duduk berani-berani. Jadi An-Nu'man Al-Bashir tadi telah ditegur oleh Nabi dan dia perbetulkan channel. Alhamdulillah. Keluarga kita ini banyak yang bias, beri nama, beri harta kepada anak yang disayang, yang tidak disayangi dijauhkan. Jaga engkau. Tunggulah apa yang akan jadi selepas pada ini. C. Apabila seorang bapa membezakan antara anak-anaknya dalam pemberian hadiah, dia akan merosakkan niat anak-anaknya itu. Ini kerana sekarang semua perbuatan baik dan kepatuhan mereka terhadapnya bukan lagi kerana Allah, tetapi untuk mendapat perhatian yang lebih dan memperoleh hadiah sebagaimana diterima oleh saudara mereka. Kita ni kalau buat baik ayah, okey dah. Macam tadilah. Oleh kerana dia duduk di rumah, di kampung, hari-hari duduk gosok betih mak dia. Nah, duduk gosok betih mak. Dia yang tukang beli nasi kerabu. Akhir kali, mak, tanah tu tak ada orang peduli bagi saya. Satu nama tukar. Ya. Akan merusakkan ini. Sebab orang buat khidmat berpura-pura kerana nak hadiah tadi, nak anugerah. Itu bahaya, itu dia punya sistem itu. Di anak yang terpilih itu mungkin akan menjadi sombong terhadap saudaranya yang lain dan merasakan dirinya lebih baik daripada mereka. Oleh kerana layanan istimewa bapa mereka itu, ini akan melahirkan sifat angkuh dan megah yang cukup untuk memusnahkan dan merusakkannya. Punahlah. Baik, kita pergi kepada kewajipan ibu bapa lagi. Yang ke-8, mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku semasa kecil. Dan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'zu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya di waktu ia memberi pelajaran padanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 34. Ini semua ni didikan, ini didikan tauhid, ini didikan adab akhlak, ini didikan pergaulan. Contohnya dalam ayat lain, dalam ayat surah Luqman lagi, daripada ayat 13 sampai ayat 19, itu semuanya nasihat. Tengok ayat 19. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Bersederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Donkey. Suara dia buruk. Bunyi. Oi, pelak. Jangan main. Surah Luqman ayat 19. Inilah tanggungjawab bapa yang paling penting. Kerana Allah tidak menjadikan manusia itu kecuali untuk beribadat kepadanya. Dan Nabi juga dalam pendidikan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zariyat,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadat yang paling agung ialah solat, maka wajib atas ibu bapa menyuruh anak-anaknya solat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anakmu solat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul kalau mereka dah 10 tahun tak solat, pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji', 10 tahun tak boleh duduk sekali satu bilik. Adik-beradik laki-laki perempuan kena asingkan. Dia dah besar 10 tahun tu. Hadis dalam Abu Daud. Ini adalah tanggungjawab ibu bapa yang paling besar terhadap anak-anaknya. Tidak mungkin untuk ibu bapa mendapat manfaat daripada anaknya kecuali daripada anak yang soleh. Anak-anak yang solehah, yang patuh dan berbuat baik pada ibu bapa, mendoakan kebaikan untuk mereka dan bersedekah untuk mereka selepas mereka mati. Maka Allah memerintahkan agar ibu bapa mendidik dan menterbiah anak-anak dengan hukum syariat. Ini adalah seagung-agung kebaikan daripada seorang bapa untuk anaknya. Bukan bui kemewahan, bukan itu bui pendidikan. Terbiah. Bahkan ia pada hakikatnya adalah kebaikan untuk si bapa itu sendiri. Ini kerana anak yang soleh akan memberi manfaat ibu bapanya semasa hidup dan selepas mati. Sebab Nabi kata, di antara amalan yang tak putus lepas kita mati, doa anak yang soleh. Tetapi jika anak itu fasik, rusak, jahat, dia akan memudaratkan bapanya semasa hidup. Berapa ramai kita tengok hari ini, anak yang bunuh mak sebab nak beli dadah, kan? Pukul bapa kerana tak dapat duit. Dia akan memudarat bapanya semasa hidup dan tidak akan dapat berinya apa-apa faedah selepas daripada mati. Wallahiyazubillah. Baiklah, yang terakhir, yang ke-9. Memohon kebaikan dan kesolehan untuk mereka. Allah Ta'ala telah menyebut dalam Al-Quran doa yang sering dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua, Ibrahim dengan Ismail, waktu dia bina Kaabah, orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini Nabi Ibrahim ni, dia kata Nabi yang sangat banyak berdoa pada anak cucu dia. Cuba tuan tengok dalam ceramah saya, doa Ibrahim banyak. Rabbi wajidnubni wa baniyan amrul aslam, Rabbi ja'alni muqimas salata min zurriyati. Itu penting. Allah juga menyebut tentang doa Nabi Zakaria dalam firman-Nya, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira wa hab li min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap pewarisku sepeninggalanku nanti. Tak ada orang nak waris. Sedangkan isteriku seorang yang mandul. Aku tak ada anak. Maka anugerahkanlah yarisuni, anugerahkanlah akan dari sisi engkau seorang putera yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian keluarga Yaqub, dan jadilah ia wahai Tuhanku orang yang diradai. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadikan anak aku tu orang yang diradai. Kita banyak doa. Doa ya. Marah anak doa. Jangan sumpah. Nak marah anak, berdoa bagi bersumpah. Masya Allah. Allah, dalam ayat yang lepas, kita dalam tafsir pagi, tafsir surah Isra, kan? Nabi kita larang daripada gopoh manusia tu doa keburukan kepada doa ahu bisyari, doa keburukan sebagaimana dia doa kepada kebaikan. Jangan. Wa kanal insanu ajula. Tengok dalam tafsir surah Al-Isra. Ayat ini surah Maryam ayat 3, 5 hingga 6. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihi." 3 doa ni mustajab, tak ada ragu lagi. Da'watul walid, doa ayah, mak. Wa da'watul musafir, doa orang musafir. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalim. Hadis ini rawahu Abu Daud dengan sanad yang baik. Maknanya doa ni yang kita fokus kitanya doa ibu bapa. Jangan ingat molek. Doa mak ayah ni mustajab.
Jika Allah telah memuliakan ibu bapa dengan berjanji akan memakbulkan doa mereka untuk anak-anaknya, maka sangat penting sekali ibu bapa agar tidak melupakan anak-anak dalam doa mereka. Ini supaya anak-anak itu boleh menjadi sumber dan punca kebahagiaan mereka di dunia ini, dan sedekah jariah untuk mereka setelah meninggal dunia. Ini adalah antara tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak, bersama sebahagian daripada kelebihan dan keindahan yang menunjukkan kesempurnaan dan kepentingan Islam. Sesungguhnya syariat ini datang daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, dalam 2 hari lepas, dalam sarah saya kepada kitab adab orang Islam di Masjid Bandar Macang, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman, kita sebut 20 hak anak ke atas ibu bapa. 20 hak anak ke atas ibu bapa. Yang ni kita sempat tengok 9 je, campur dengan awal lagi 3, jadi tak cukup. Yang ada 20 semua sekali. Tengok di sana, ada manfaatnya, insya-Allah. Baik, kita break setakat itu dulu. Hak-hak anak perempuan dalam, hak orang perempuan dalam Islam, insya-Allah dalam siri akan datang. Jangan lupa kaum wanita, jangan ponteng, kuliah kita akan datang, hak wanita dalam Islam. Kita lawan dengan woman right, apa dia ada pada rumah white. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.